Nak. Nak. Ambil buku Mami tu jap, Mami tulis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni Allah gerakkan kepada saya buat live sekali lagi. Alhamdulillah. Saya pun berdebar-debar juga nak buat live ni. Saya tak biasa. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Okay, saya tulis dalam buku anak saya, buku petak-petak ni, yang mana ada orang dah tanya. Kadang mereka tanya soalan yang sama kepada saya. Jadi saya cuba tulis, tapi terlalu banyak tulisnya. Jadi saya tak tahu nak susung macam mana. Pasal tulisan dengan percakapan ni lebih cepat cakap daripada bertulis. Share dululah bagi orang lain tengok. Ini mungkin terakhir dah saya buat live ya. Saya risau live saya nanti disalah erti oleh sebahagian yang lain. Mereka buka kitab movie dari Israel lah, cantum dengan mimpi saya. Mereka juga buka komik-komik dari, yalah, buku-buku komik. Jadi mereka cantumkan dengan mimpi saya. Tak kena macam tu ya. Saya nasihatkan berubahlah ya. Mimpi saya ni kena cari orang yang alim ya. Kena cari orang yang alim, yang tahu mentafsir mimpi. Mimpi ni khabar baik, bukan khabar tak baik. Khabar baik supaya kita bersedia. Ya, macam saya dulu pun, selepas saya dapat mimpi ni, pertama saya tukar tudung saya. Dulu tudung saya singkat sikit, jadi yang ni labuh sikit. Dulu saya tak pakai stokin keluar. Sekarang saya dah cuba belajar pakai juga stokin, walaupun rasa macam tak kena dekat kaki saya sebab saya berjalan laju macam lipas kudung. Jadi saya cuba berubah jadi lebih baik. Dulu saya tak pakai inner tangan. Jadi saya pakai t-shirt tu biasa je berjalan. Jadi perasaan malu tu apabila Allah tunjukkan neraka. Jadi kita insaf lah. Itu tujuan sebenarnya mimpi ni. Bagi saya lah macam tu. Tidak ada benda lain nak buat apa-apa gerakan yang tak masuk akal. Saya juga tidak memimpin apa-apa pun. Saya tidak memimpin apa-apa. Malaikat kata, kesusahan saya menyampaikan mimpi ini seperti membuka helaian saja. Maksudnya, kalau kita ada satu buku, kita buka macam ni. Inilah susah saya. Tak banyak susah pun. Susah banyak ni saja. Jadi, janganlah pelik-pelik. Saya ni mami, anak 3. Saya tidak ada membuat yang kata gerakan yang tak betul dalam Malaysia. Saya biasa saja. Hidup, makan, minum biasa. Jadi janganlah mengarut-ngarut. Macam saya ni macam kamu buat seolah macam apa, gerakan palsu lah, apalah. Tak kena macam tu, tak kena. Tak kena. Mimpi tu bukan cara macam tu. Mimpi ni kita nak suruh bersedia kepada zaman yang satu lagi, iaitu zaman akhirat kita. Ya, saya minta tolong sangatlah, tolong nasihat kepada ada 2-3 orang segelintir terlalu gairah menyebut nama saya. Terlalu gairah menyebut nama saya, seolah-olah seronok dengan fitnah yang dia tabur tu. Ramai dah WhatsApp saya, mesej saya supaya report polis. Saya nak bagi tahu, jangan sampai saya ambil tindakan. Saya ni mimpi saja. Tak percaya, tak payahlah. Saya tak paksa pasal mimpi. Semua orang pun pernah mimpi. Semua orang pernah mimpi. Cuma saya share ni kerana saya dinasihatkan bagi tahu walau satu kali. Saya dinasihatkan bagi tahu walau satu kali. Satu kali pun jadilah.
Ini dah berapa kali ni saya bagi tahu ni. Ini kali ketiga ya. Kali ketiga. Sepatutnya tanya perkara yang elok-elok kepada saya. Ya. Tanya perkara yang elok-elok. Ini tak. Fikir yang bukan-bukan. Kenapa? Pergi tanya orang alim. Orang alim cakap macam tu ke? Ha? Kalau tanya orang alim, masa tu juga baru nak buka buku, baru nak buka Quran, baru nak cari kitab. Itu bukan orang alim macam tu. Orang alim, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Tak payah buka cerita je, tunjuk mimpi saya, dia dengar sekali, dia boleh hurai dah. Dia orang alim macam tu lah. Orang yang tak berapa alim baru nak cari buku, baru nak cari kitab. Yang tak lagi pelik, tunjuk movie. Movie yang nak ditayangkan 2021. Dan juga dengan komik. Tak kena tu, tak kena tu dek. Cari benda lain dek, cari benda yang memberi faedah kepada orang. Kita tak tahu hal sebenar, jadi janganlah tunding-tunding dekat saya. Dengar baik-baik, saya ni mami, anak 3. Kalau ada apa-apa berlaku, mu nak bertanggungjawab ke? Cuba fikir sikit. Cuba fikir sikit. Sebab tu lah masa orang kata apa, saya tak boleh nak pandang orang yang pelik-pelik ni. Saya mesti sisih ke tempat lain. Okey. Saya nak cerita, saya rangka ni ada dalam 7 soalan yang memang membantulah sesiapa yang tengok live saya. Okey, bermula serangan. Okey. Bermula serangan ni besar ya adik-adik semua, kakak-kakak, abang-abang dan orang-orang yang nak dengar mimpi saya. Okey. Bermula serangan ni dari Sabah ya, dari Sabah. Dari Sabah di Kepulauan Sabah yang ditunjukkan oleh mimpi kepada saya di Kepulauan Sabah. Mereka ni memakai seragam yang sama. Sambil tergelak-gelak, terbahak-bahak, mereka baling bom kepada Sabah. Jadi masa mereka baling bom ni, mereka gelak-gelak, mereka macam seronok lah baling bom kat orang. Orang pun kena bom ke sakit, hancur, berkecai, mati, semua ada. Pecah ranak, dia orang seronok. Itu je, di kawasannya, di suatu pulau. Pulau tu, penempatan lain tak ada. Kem dia orang aja. Saya panggil sekandang. Pasal dia orang jahat sangat kan. Saya panggil dia sekandang. Daripada Filipina. Okey. Itu yang pertama serangan yang mula-mula. Bukan kita bergaduh sama-sama kita dalam Malaysia dek. Bukan. Daripada Filipina, dia balik bom ke negeri Sabah. Dia balik bom. Bom tu dari arah sebuah pulau. Pulau ni tempat kem dia orang. Saya ditunjuk dalam mimpi saya. Satu pulau ni tak ada tempat yang orang kata penempatan rumah-rumah orang kampung, tapi kem dia orang aja, kem dia orang. Jadi apabila berlaku serangan ke atas kita, maka negara lain pun rasa pelik kenapa bom kita, sedangkan kita ikut semua orang tekan kita. Contohlah saya nak bagi tahu contoh sekarang ni saya digambarkan, jadi saya boleh faham sikit. Apabila orang tekan-tekan, saya pun tekan mimpi saya sendiri ni nak suruh ingat. Contoh kan nak berniaga, nak jual. Benda ni nilai dia 50 juta. Contoh. Tapi orang kata kalau mu tak beli 50 juta ni, aku tekan duniamu, aku tekan negaramu. Kita ni berapa je dek yang kamu ni terlalu emosi sangat. 26 juta ataupun 28 juta orang Melayu. Tak ramai, kita tak boleh nak lawan dia orang. Jadi orang tekan kita suruh beli juga ni 50 juta ni. Sikat rambut ni 50 juta. Nak tak nak, kita ni kena ikut, kena beli. Sama ada kita pakai ataupun tidak, itu cerita lain dek. Sekarang pun kita tak pakai pun. Dia punya yang dia orang buat ni kita tak pakai. Tapi ada yang sembuh kan. Lapang dada sikit dek, lapang dada. Janganlah fikir terlalu pelik. Menyebabkan saya sendiri pun takut. Saya pun ada anak dek. Saya pun ada anak juga. Semua orang takut, saya pun takut. Jangan kata saya berani, saya pun takut. Macam tu. Kita ni kena pandang yang baik-baik dekat pemimpin kita. Tak elok cakap macam tu. Tak elok cakap macam tu. Okey?
Okay, saya nak bagi tahu lagi ya. Apabila saya ditunjukkan Sabah dikena bom, dekat saya juga ditunjukkan di Indonesia. Indonesia pecah darah dia sejengkal dari kaki. Sejengkal dari kaki. Maksudnya pecah darah ni sekitar di Indonesia. Sekitar Indonesia, maksudnya Jakarta tadi mereka membuat pergaduhan yang luar biasa. Luar biasa, saya tidak boleh tahu apa masalah dalaman dia. Mimpi saya ditunjuk macam tu saja. Jadi saya tak tahu macam mana nak hurainya. Masalah diorang apa punca, saya tak tahu. Saya tidak ditunjukkan benda macam tu. Faham tak? Jadi oleh yang demikian, India apabila tengok situasi macam ni, dia masuk campur. Dia hantar seperti Filipina hantar ke Sabah. Jadi benda ni berangkai. Pakistan tengok India buat macam tu ke Indonesia. Pakistan bagi juga seperti Sabah. Bagi kepada India tadi. Jadi dah berapa negara dah? Nampak tak sekarang? Berapa negara dah? Itu dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya tak minta awak ni percaya. Tapi saya kena bagi tahu walau sekali. Nampak tak? Okey, apabila Pakistan memberi perkara yang seperti Sabah tadi kepada India, jadi China pun tengok. China pun buat serangan yang sama pergi kepada Pakistan. Mereka pun berbalas-balaslah. Oleh yang demikian, nampak terlampau besar. Rusia pun jentik. Jentik macam mana tak tahu. Hantar kepada benda perkara Sabah tadi, hantar kepada China. Dia orang pun duk kelepang. Saya di masa tu dari mimpi saya diturun ke bawah. Apabila saya tengok ke atas, saya tengok macam burung-burung besar berterbangan. Apa yang terbang tu? Bom lah. Dia orang dah bergaduh. Kita ni masa semenanjung tengok saja situasi macam tu. Kita tengok dan lihat saja. Sambil kita pun tengok kat mana nak jatuh. Jatuh tempat kita ke? Sebab itulah dek, dengar baik-baik saya cakap ni. Jangan bagi benda pelik-pelik. Lepas tu, oleh yang demikian, Australia, Korea Selatan, Myanmar, Thailand dengan Vietnam dan mana-mana negara lah yang tak berapa kuat ni pergi nak nasihat China. Apabila dia nak pergi nasihat China, mereka pergi dengan kapal yang ada senjata. Tapi China ni rasa tercabar. China hentam je mereka. Apabila China hentam mereka, mereka pun beronda lah. Kiranya tak kuat nak lawan China. Jadi, dah berapa banyak negara dah kena tu. Nampak tak sekarang? Berapa negara banyak dah kena. Jadi oleh yang demikian, Rusia pun jentik. Jentik tu, kalau saya pun diturun ke bawah, saya tengok benda berterbangan ni. Bom lah, peluru ke apa tu, saya tak tahu nak cerita. Terlampau banyak. Ibarat sekumpulan, burung ni, terlampau banyak sangat-sangat. Terlampau banyak. Kita ni, saya ni, Allahu Akbar, teriak menangis. Faham tak? Masuk saya sekarang. Saya dah start emosi. Sebab saya yang mimpi, bukan awak yang mimpi. Kamu ni cakap baik-baik dengan saya. Saya ni manusia. Saya ada hati perut juga. Faham tak? Saya ada hati perut. Saya ada maruah juga. Cakap baik-baik. Mimpi saya ni bukan untuk saya. Untuk orang lain juga. Faham tak? Faham? Lepas tu saya nak bagi tahu, apabila terjadi sedemikian, saya ni hanya boleh cakap Allahu Akbar. Saya mimpi. Faham tak? Mimpi saja, mimpi. Tak percaya sudahlah. Okey. Di mana Turki? Turki masa kejadian berlaku, yang ingin menyerang Iran Islam. Mereka nak menyerang Iran Islam. Agama apa, mazhab apa, saya tidak tahu. Saya tidak ditunjuki dalam mimpi saya. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Saya tidak ditunjuki. Ini last ni saya nak buat video. Lepas tu, sebulan selepas ni saya padam. Sebab apa? Saya cakap lain, kamu cakap lain. Kamu cakap lain. Mu faham tak? Mu reti tak? Aku ni ada anak 3. Aku ni buat berani tak tunjuk bagi tahu. Faham tak? Ni aku cakap lain, mu cakap lain. Aku ni tak boleh tahu. Kalau kamu duduk depan-depan aku, memang mu kena singa aku. Mu tahu tak?
Orang cakap lain mu faham lain. Orang cakap lain mu faham lain. Macam payah nak ajar. Macam payah nak ajar. Lepas tu Turki, apabila Iran Islam, dia diserang oleh sekutu Amerika Syarikat dan sekutu yang lain. Termasuk di negara Arab Saudi sendiri pun menyerang mereka. Oleh yang demikian Turki masuk campur. Mereka ni bertentangan. Begitu juga kalau kamu diberi mimpi sedikit kepada saya, kamu tak boleh bangun pun. Tahu tak? Saya ni bangun kerana anak-anak saya. Saya bangun kerana anak-anak saya. Lepas tu, macam mana Rusia menolong juga dari arah Afrika. Rusia menolong mereka dari arah Afrika. Jangan cakap bukan-bukan. Saya sabar. Saya sabar. Jangan sampai saya hilang sabar. Jangan sampai saya hilang sabar. Kamu ingat saya tak ada duit ke nak sol orang? Saya cuma mimpi, tak percaya sudah. Macam tu. Jangan dok mengarut-mengarut. Saya tak suka orang mengarut. Lepas tu, saya ditunjukkan oleh mimpi saya, mereka ni bertolong-tolong satu sama lain. Tolong satu sama lain. Di sebelah sana Turki tadi, mereka tolong Iran Islam. Mereka tolong. Mereka pun nak hentam, nak bunuh orang Islam kat sana. Jadi yang mana ada di sekitar, contohnya Syria, ataupun Palestin, ataupun Yaman, mereka berganding bahu lah. Berganding bahu. Begitu juga di pengkalan, saya ditunjuk pengkalan Rusia. Pasal saya boleh cakap, dalam tu ada Presiden Chechnya. Jadi saya boleh kata mereka di antara dengan kita. Sebab Presiden Chechnya tu ada di belakang sirak saya. Mati juga dia. Faham tak? Mati juga. Okey? Lepas tu, mereka pun membuat hentaman lah demi hentaman lah. Menolong satu sama lain. Bergaduh dengan siapa? Itulah Amerika dengan sekutu dia. Termasuk Arab Saudi pun sama aja. Dia orang tu hentam nak bunuh. Nak bunuh orang. Macam tu. Saya nak bagi tahu satu kali lagi supaya adik-adik ni reti fikir sikit. Mu ni tak ada senjata, tapi kalau orang tekan mu suruh beli benda ni 50 juta pun mu kena beli. Mu faham tak? Kalau mu tak ada apa-apa, mu duduk diam-diam. Jangan nak cakap banyak. Kalau orang tekan mu tak ada senjata, mu kena beli. Walaupun 50 juta, mu kena beli kalau orang tekan mu. Sebab mu negara tak ada apa-apa. Mu kena reti. Janganlah duk tunding orang tu jahat, orang ni jahat. Orang tu jahat, orang ni jahat. Jangan duk tunding macam tu. Mu tak tahu apa lagi. Mu bukannya doktor. Mu bukannya doktor. Kalau mu doktor, cerita lain. Ni aku nak cerita kat mu sikit ni. Cakap pumpang. Mu doktor, cerita lain. Kalau mu bukan doktor, mu lain. Mu jangan duk ambil benda yang doktor buat. Selama ni mu sakit, mu pergi jumpa siapa doktor kan? Kalau orang tekan kita kena beli. Pasal kita tak ada senjata nak lawan dia orang. Kita ni pun tak lawan orang. Tak lawan orang. Okey, saya nak cerita lagi satu. Apabila China dah rasa darurat, ditekan oleh senjata besar juga dari Rusia dan juga Pakistan, mereka tekan Singapura. Singapura ni bukan daripada negara, dalam negara dia yang datang peluru hentam semenanjung Malaysia, dari dasar laut. Dari dasar laut. Senjata mereka ni dari dasar laut hentam kita. Dari dasar laut terbang, lepas tu hentam kita. Dari dasar laut hentam, terbang jatuh ke kita. Kita nak lawan pakai apa, dek? Cuba fikir. Kita nak lawan pakai apa? Itu dari mimpi saya. Tak percaya sudahlah. Saya tak paksa orang. Nampak tak? Saya emosi, saya mami. Jangan ganggu saya. Jangan mengarut-mengarut dengan saya. Saya ni bukan nak cari populariti. Saya ni sudah tua lah. Sudah ada anak 3, sudah ada laki. Saya bukan nak meniaga. Bukan nak meniaga. Barang-barang saya tak perlu meniaga macam ni pun. Tanyalah jiran-jiran saya. Kalau saya jual keropok pun, saya pergi ketuk pintu rumah orang. Jangan duk mengarut dengan saya. Okey, saya sambung lagi. Emosi pula mami. Tak tahulah kenapa. Berapa ramai di atas sirat? Ni ramai yang tanya soalan ni. Hampir ke 40 orang ke apa tanya. Atas sirat ni sejauh dia seperti masa saya hantar anak saya sekolah dan ambil anak saya sekolah. Itu masa akhirat, bukan masa dunia. Masa akhirat. Contohlah.
Contoh masa akhirat 1 jam, atas dunia 100 tahun. Jadi kalau duk kira-kira tu ada dalam 5 jam. Bermakna 500 tahun. Seramai itulah yang mengikuti mencari Imam Mahdi. Mu ingat mu seorang aja ke nak masuk syurga? Orang lain pun nak masuk syurga juga. Faham tak? Ha? Orang lain pun takut juga neraka Allah. Jangan bercakap lah perempuan-perempuan mengarut. Ya Allah, ya Tuhanku. Insaflah. Ha? Insaf. Macam tu. Okey? Lepas tu, saya berdoa hari-hari. Banyakkan lagi, ya Allah. Banyakkan lagi, ya Allah. Neraka-Mu tak sesuai dengan kita, ya Allah. Kami ni kecil aja. Saya selalu cakap macam tu. Doa untuk semua orang. Cuba berubah fikiran tu. Cuba berubah. Seramai itulah. Seramai itu. So, dia, kalau contohlah, kalau ada hadis ke, tafsir ke, apa-apa orang pandai, orang alim, 1 jam di akhirat itu bersamaan dengan 100 tahun di dunia. Bermakna selama 500 tahun, panjang dia pun selama 500 tahun yang mengikuti mencari Imam Mahdi. Okey, berkaitan dengan Imam Mahdi, saya nak tekankan dekat sini ya. Tak payah tekan saya lah dengan nama orang di Pakistan tu suruh angkat dia sebagai Imam Mahdi. Jangan tekan kat kepala otak saya. Saya ni waras lagi, tahu tak? Ha, jangan tekan-tekan saya macam ni. Saya tak suka lah. Saya tak suka. Saya ni mati di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan untuk permudahkan urusan akhirat kami semua. Demi Allah. Ni mimpi saya. Faham tak? Saya tidak jumpa dengan siapa bakal Imam Mahdi pun. Saya tidak kenal, tidak sempat bersua muka pun. Siapa-siapa yang ikut kami dekat belakang di atas sirat pun tidak sempat menemui siapa Imam Mahdi pun. Kami memang keluar nak cari dia, tapi tak sempat menemui dia. Tak sempat nak menemui baginda. Tak sempat. Masa tu dah huru hara dah. Bom sana sini dah. Nampak tak? Itu dari mimpi saya. Saya tak minta orang percaya. Ini dari mimpi. Okey, dah selesai masalah tu. Saya harap lepas ni jangan tekan-tekan saya. Okey, clue tak ada. Ramai juga yang tanya clue. Hari tu saya tulis marah orang kat saya. Itu saya tulis ramai orang marah saya. Kenapa? Dah mimpi saya macam tu. Saya cakap lah. Salah ke? Kalau salah ada yang tak kena bagi tahu. Dari atas masa saya menggelepar. Saya cakap takut tak boleh berjalan. Takut tak boleh berjalan kerana kegelapan. Lepas tu, malaikat pengiring pun cakap. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, cuba mu tengok tu kat bawah saudaramu. Dia lagi susah daripada mu berperang. Mu ni orang suruh berjalan pun tak takut. Okey, masa dari saya ditunjuki, rambut dia paras sini. Rambut dia paras sini. Paras bau ni. Cecah bau ni. Nampak tak? Cecah bau. Dahi dia tidak luas dan tidak sempit. Sederhana biasa. Nampak tak? Dia tidak kurus dan tidak gemuk. Dia tidak kurus dan tidak gemuk. Dia ni setara saja ketinggian dia dengan sahabat-sahabat dia dan juga saudara-saudara dia yang lain. Dia setara saja. Dia ni lelaki. Lelaki. Nampak? Hidung dia pun tidak tinggi sangatlah macam di operation ke apa ke tidak. Dia biasa je. Hidung tinggi. Tinggi orang lelaki yang biasa kita tengok lah. Kulit dia tidak hitam dan tidak putih. Biasa je kulit dia. Nampak? Okey. Tentang Imam Mahdi ni saya nak bagi tahu lagi. Semasa saya di atas arasy Allah, ni dalam mimpi saya. Nak percayalah, tak nak percaya sudah. Saya tidak boleh paksa orang. Saya tidak boleh paksa orang. Semasa di arasy, lepas tu malaikat tanya, ni mu nak tanya apa lagi? Saya pun nak tanya juga. Allah yang izinkan saya tanyalah. Dia kata, okey. Imam Mahdi ni sama dengan kamu. Maksudnya apa? Daripada Hasan Saidina Ali. Sama dengan saya lah. Tapi saya tak kenal dia. Tak tahu dia siapa pun. Tak payahlah tekan-tekan saya nak suruh angkat orang tu, nak angkat orang ni. Tak payah. Nampak sangat kamu ni tak betul steering. Dia saudara saya. Daripada Hasan bin Saidina Ali. Pertama. Yang kedua, dia dah pun berkeluarga. Yang ketiga, dia ni pandai bercakap bahasa Arab. Bahasa Arab kampung. Dia fasih bercakap bahasa Arab kampung. Bermakna kalau Quran tu dia boleh faham lah. Maknanya dia orang ada ilmu lah. Bukan macam saya. Bukan macam siapa-siapa yang saya tak apa-apa lah kamu tekan-tekan saya tu. Kenapa? Apa masalah kamu? Saya tak boleh nak mengangkat siapa-siapa pun. Saya ni mami anak 3. Sekarang pun saya buat kerja biasa-biasa. Sambil-sambil belai kucing je.
Allahu Rabbi. Apalah masalah kamu ni? Okey. Saya nak bagi tahu saat dukhan. Allah juga menggambarkan kepada saya sekiranya masa tu ada dukhan kamu jangan duduk dekat luar ya, adik-adik, abang-abang semua. Saudara-saudara mara saya, saudara se-Islam saya, jangan duduk dekat luar. Sekiranya kamu duduk dekat luar, kulit kamu ni akan menggelupas. Kulit kamu akan menggelupas. Ini Allah dah tunjuk kepada saya ya. Sesiapa yang duduk dekat luar, kulit dia akan menggelupas, fikiran dia bercelaru tak tentu arah. Lagi satu, apabila ada anak ke, isteri ke, siapa-siapa keluarga kamu, kamu sayang, letak dia dalam rumah, ikat dengan kamu. Berzikir, zikrullah, berzikir banyak-banyak, itulah makanan kamu, itulah minuman kamu. Jarak penglihatan, ini penting, dengar baik-baik ya, jarak penglihatan. Apabila adanya dukhan nanti, saya digambarkan dalam mimpi saya, kamu, ni mata kamu nak lihat jari, tak nampak. Ni mata kamu nak lihat jari kamu sendiri masa dukhan, tak nampak. Sahaja kamu nak cari makanan? Tak nampak. Jari kamu pun kamu tak nampak. Itu Allah menggambarkan kepada saya. Demi Allah, saya cakap ni, apa yang saya cakap, saya akan dipertanggungjawab. Tak cakap pun kena dipertanggungjawab juga. Demi Allah, saya cakap. Jadi, duduk dalam rumah. Apabila kamu berzikir kepada Allah, ingat Allah, selawat kepada Rasulullah, kamu mengeluarkan cahaya. Badan kamu mengeluarkan cahaya, kamu jumpa air, kamu jumpa makanan. Dan kamu boleh semayang lah. Nampak tak? Nampak? Okey. Dekat sini dukhan kenaikan air. Okey, kenaikan air. Kenaikan air ni selepas saya meninggal. Semua ni berlaku selepas saya meninggal. Apabila malaikat angkatkan saya, dia pun cakap nampak kat bawah tu. Saya nampak air laut yang banyak lah. Air laut yang banyak. Tapi airnya jernih. Lepas tu saya cakap itu gunung apa? Itu Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu dah jadi pulau. Ya, Gunung Kinabalu dah jadi pulau. Lepas tu saya tanya ke sebelah sana tu apa? Dia kata itu besar. Saya kata tu besar sikit tu. Dia kata itu Banjaran Titiwangsa. Kamu dulu pernah berhenti kat situ kan? Dia cakap. Malaikat pengiring lah cakap kepada saya. Kamu pernah berhenti dulu kat situ kan? Dengan anak-anak kamu. Kat situ pun akan jadi pulau. Bawah pada ketinggian daripada dua gunung yang saya sebut tadi, semuanya tenggelam. Bila tenggelam, saya tidak tahu. Bila tenggelam, saya tak boleh nak susung. Yang ni saya tak boleh nak susung. Saya rasa lah yang ni tenggelam sesudah ada Imam Mahdi kot. Sesudah ada Imam Mahdi. Ni saya rasa lah. Saya rasa. Lepas tu, ini saya tekan lagi. Gunung Kinabalu tu, kita akan nampak seperti pulau saja. Gunung Kinabalu tu, kita akan nampak seperti pulau saja. Lepas tu, Banjaran Titiwangsa tu pun kita akan nampak seperti pulau. Yang lain semuanya tenggelam. Jadi laut. Jadi air yang banyak. Bawah semua tenggelam. Nak tahu ukuran dia, kena cari orang yang lebih arif lah tentang ketinggian gunung-gunung mana yang tidak ketinggian dia tadi. Ada gunung lain yang ada saya nampak kecil-kecil saja gunung-gunung. Macam pulau aja. Dah tak ada dah, tamadung kita semua dah tak ada dah. Dah tenggelam jadi air dah. Dah tenggelam jadi air dah. Dah tak ada dah. Okey. Nabi Isa AS. Okey. Nabi Isa AS, saya juga diberi gambaran secepat kilat ya. Baginda Nabi Isa AS tadi, dia nak pergi ke Kaabah. Kaabah ni dipenuhi oleh runtuhan. Runtuhan yang macam mana? Tak tahulah. Runtuhan yang batu besar-besar. Jadi dia nak masuk ke arah Kaabah. Saya diperlihatkan dari mimpi saya. Jadi apabila baginda Nabi Isa AS tadi nak masuk ke Kaabah, baginda susung batu tadi, angkat batu, sising buat lorong, baru boleh masuk ke arah Kaabah. Jadi Kaabah dengan runtuhan batu tu dekat saja. Kaabah tidak usik apa-apa pun. Tapi sebelum nak sampai ke Kaabah, Nabi Isa ni naik perahu. Maksudnya sebelum kawasan yang orang kata sebelum runtuhan batu tadi ada sungai. Sebab saya ditunjukkan Nabi Isa tadi nak pergi kawasan yang ada Kaabah, yang Mekah lah, ada Kaabah tu.
ada sungai. Jadi Nabi Isa naik perahu. Dia kayu-kayu perahu perlahan-lahan. Dia pergi, dia buka buat lorong untuk masuk kepada Kaabah. Dengar ni baik-baik. Benda yang saya cakap ni tak ada yang pada orang lain nak bagi tahu. Faham? Saya pun susah hati nak bagi tahu. Pasal benda ni di luar pemikiran akal manusia. Jika saya diam, tak bagi tahu, saya dah diam dah lama dah, adik-adik sekalian, abang-abang sekalian, orang-orang besar. Saya dah diam dah lama, 1 tahun dah. Saya mendiamkan diri. Masa saya mendiamkan diri, dari tudung saya pendek, saya panjangkan. Dari lengan saya telanjang, saya pakai inner. Dari kaki saya telanjang, saya pakai stokin. Saya dah cuba dah jadi yang lebih baik. Janganlah tekan-tekan saya, bukan-bukan. Saya ni mami anak 3. Ada perasaan sikit lah berbahasa tu. Orang kata biar ada beradab. Nampak? Biar ada beradab. Saya pun sedih. Nampak tak? Saya pun sedih. Saya nak cakap ni memang di luar pemikiran orang. Habis saya ni yang tak berapa tinggi sekolah ni, boleh fikir ke benda macam ni? Cuba fikir sikit. Boleh fikir ke benda macam ni? Boleh saya reka-reka ke? Saya baca kat mana? Cuba nyatakan pada saya. Saya baca kat mana? Kalau kecuali dari mimpi saya. Saya baca kat mana? Saya ni tak suka sangat membaca. Saya tak suka sangat membaca. Sekarang pun nak tengok wayang pun susah. Bukan nak tengok wayang pergi panggung wayang lah. Nak tengok wayang dekat TV pun susah sekarang ni. Saya dah tak tengok sangat dah. Saya dah buang dah benda-benda macam tu. Demi Allah saya cuba belajar sikit-sikit. Cubalah jangan tekan saya supaya saya jadi orang yang sebelum ni. Saya pakai t-shirt berjalan keluar. Saya tak pakai stokin. Saya pakai tudung pun pendek. Janganlah tekan saya sampai saya ke arah macam tu balik. Saya dah tengok neraka. Neraka tu bakar orang. Neraka tu seksa orang. Mulut ni, lidah ni dia tarik, dia potong. Mulut ni dia jahit. Tembus dada-dada ni. Kalau kamu dapat buku tak elok, kamu tembus dada ni. Tembus dada kamu ni. Orang bagi buku dekat kamu. Nak kau macam tu? Saya pun cuba jadi orang yang lebih baik juga. Jangan tekan, merapu-merapu. Seolah mimpi saya ni, kamu pun buka kitab komik. Itulah panduan kamu. Kamu buka movie daripada Israel, itulah panduan kamu. Salah. Jangan mengarut. Jangan mengarut. Orang yang kenal saya ni, saya tak suka mengarut dengan orang lain. Kamu yang tak kenal saya tapi kamu bagi fitnah kepada saya. Kamu tahu tak Abu Jahal duduk kat mana? Neraka Jahanam, kamu tahu tak? Tak percaya tak payah ambil tahulah. Tak percaya tak payah ambil tahu. Saya tak tekan orang suruh ambil tahu. Saya pun cabar diri saya ni. Daripada saya tak berani nak bercakap macam ni, saya bagi tahu. Okey. Dekat sini ramai orang tanya pasal saya dah sebut suasana di Masya Allah ahli politik. Okey. Masalah Sayyidina Muhammad. Okey, suasana di Masya Allah masa itu, masa saya keluar daripada neraka, saya duduk di hadapan pintu gerbang neraka Allah. Saya memang tengoklah, terutama saya mestilah pandang masyarakat seperti saya. Saya mesti cari masyarakat seperti saya. Saya memang tengok. Saya tengok Tun. Saya tengok pembesar-pembesar iaitu sultan-sultan dan orang-orang yang memegang jawatan, orang yang memegang Malaysia ni. Saya pun tengok. Saya tengok. Dan di belakang dia, satu kelompok bercahaya. Saya tidak nampak cahaya dia. Cahaya dia lebih kurang dengan cahaya. Kalau saya pergi dekat dia, cahaya dia tu lebih kurang dengan saya. Kelompok ini kelompok yang bercahaya. Di belakang kelompok yang bercahaya tadi ada sekumpulan dari parti PAS. Di hadapan parti PAS tadi ada telaga. Saya tak tahu telaga apa. Tapi keadaan parti PAS mereka agak rasa penat dan sebagainya, saya tak tahu. Lepas tu di belakang parti PAS ada parti Barisan Nasional iaitu UMNO. Barisan Nasional. Saya nampak Najib Razak pun saya nampak. Demi Allah saya nampak. Okey. Bagaimana kesudahan mereka? Kesudahan mereka apabila saya dapat menyentuh bahu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar cakap baik-baik cakap
Seolah-olah saya ni jumpa Rasulullah pelik lah. Saya ni ujian dia. Ujiannya. Nya bagi ujian kat saya. Memanglah saya tidak bagi salam. Pasal malaikat dah hajar saya masa naik dekat Arash. Bagi salam dekat Allah. Jadi saya ni dalam ujian Allah lah nak sentuh. Nak sentuh ujian Allah bagi pada saya nak sentuh bahu datuk saya. Nampak tak sekarang ni? Ini dalam mimpi saya. Tak percaya sudahlah. Tak payahlah nak takwil-takwil. Nanti kamu sebaris dengan Abu Jahal nanti. Nampak tak sekarang? Lepas tu, saya pun dapat sentuh. Apabila saya dapat sentuh, saya ni malu nak naik ke atas. Saya pergi ke hadapan. Tempat orang yang jaga pintu gerbang. Anggota yang jaga pintu gerbang neraka Allah. Saya pergi, saya kata saya nak duduk kat situ boleh tak? Dia kata tak boleh. Dia cakap, tak boleh duduk kat sini. Sini bukan tempatmu. Dia cakap, saya ni tak baca buku, tak ada apa, saya tak boleh nak baca. Semuanya ada dalam kepala saya ni. Saya dipaku mimpi. Satu perjalanan mimpi. Jadi, apabila saya tengok, apabila mereka membaca dan setelah selesai daripada pemimpin tadi iaitu orang yang ambil kuasa. Inilah yang memerintah Malaysia tadi, lulus mereka pun lulus lah. Jadi mereka pun berjalan atas sirah Allah, atas izin Allah. Ni saya tengok sendiri ya. Mereka pun berjalan, termasuk kumpulan Tun tadi. Tun sekarang lah, kumpulan dia sekarang. Lepas tu orang-orang yang bersinar tadi dan juga diikuti oleh daripada PAS. Mereka pun berjalan atas sirat. Mereka berjalan. Lepas tu diikuti oleh Barisan Nasional. Jangan tak soal pula. Barisan Nasional ni ada macam-macam. Yang tu hal Allah, bukan hal saya. Saya ditunjukkan macam tu lah. Mereka pun berjalan, ikut sekali atas sirat Allah. Mereka berjalan. Maksudnya mereka dah lepas. Tadi, pembesar tadi dah lepas. Jadi kawasan Tun, lepas tu orang yang bercahaya tadi. Lepas tu PAS, lepas tu Barisan Nasional. Mereka pun berjalan sekali. Berjalan naik ke sirat. Berjalan ke sirat. Okey? Berjalan. Ni saya nampak. Demi Allah saya nampak. Mereka pun berjalan. Di belakang kepada Barisan Nasional, saya tidak tahu. Parti-parti yang saya tidak sebut, saya tidak tahu. Jadi jangan tanya saya. Saya tidak tahu. Itu mungkin kena buka buku. Itu mungkin kena buka buku. Lain-lain saya tidak tahu. Jangan kata dalam Malaysia ni semua orang jahat, tak baik. Mengucap banyak-banyak. Tak baik cakap dengan orang macam tu. Tak baik. Semua orang hidup nak mati masuk syurga. Bukan mu seorang saja. Syurga Allah ni, kalau mu nak tahu, 70,000 kali dengan bumi ni. 70,000 kali dengan bumi ni, 7 petala. Mu faham tak? Ini sendiri diceritakan oleh malaikat pengiring kepada saya. Nampak? Besarnya. Janganlah minta mu seorang aja. Minta orang lain jugalah. Minta orang lain juga. Nampak? Okey, lagi satu. Okey, ahli politik sudah ya. Asal saya. Okey, asal saya. Saya bukan orang yang baik. Saya mengaku saya bukan orang yang baik. Saya pun ada salah, ada silap dia juga ya. Saya dilahirkan di hospital besar Kota Baru. Saya dilahirkan di hospital besar Kota Baru. Saya dibesarkan di Masjid Pohon Barat, Kedai Menanti. 16400 Melur, Kota Baru, Kelantan. Saya orang biasa saja. Pendapatan saya kat sana pun masih ada. Saya dah cerita dah. Lepas tu, saya bersekolah pun, sekolah ada depan mata saja, tak pergi jauh pun. Saya sekolah nak jauh apa, saya bukan belajar pandai pun. Macam tu. Saya orang biasa je. Hidup makan macam biasa je. Semalam pun saya makan nasi dengan budu. Okey je. Dah memang saya orang Kelantan kan. Saya makan nasi dengan budu. Bubur sambal ke apa ke dalam tu. Letak tempoyak sikit. Kadang pun saya makan juga. Jiran saya tu orang Melaka. Saya makan juga asam pedas. Jangan risau. Saya makan juga. Macam tu. Biasa je saya ni. Bukannya luar biasa. Janganlah hina saya ni macam pelik-pelik. Lagi satu. Saya tidak scan orang ya. Ini saya nak bagi tahu. Telefon saya nak suruh scan. Minta maaf. Saya tidak scan orang. Saya bukan Tok Bomo. Saya bukan pengamal pengubatan apa-apa. Saya bukan Tok Bomo. Saya bukan pengamal perubatan apa-apa. Saya tidak buat tilikan apa-apa.
masa saya ditegur masa kecil dulu, umur saya 6 tahun. Umur saya 6 tahun, saya ditegur sendiri oleh arwah tok ayah saya. Ada orang ambil kesempatan kepada ketidakcerdikan saya masa kecil, umur 6 tahun. Masa tu, jadi apabila tok ayah saya tegur, saya pegang sampai sekarang. Saya pegang sampai sekarang. Saya ambil untuk diri saya saja, tidak pada orang lain. Saya tidak buat apa-apa. Rumah saya tertutup. Saya tak gemar berjumpa sangat dengan orang yang saya tak berapa kenal. Saya tak gemar. Sebab apa? Sebab memang perangai saya macam ni dah. Saya berkawan pun dengan orang yang dah berpuluh-puluh tahun dengan saya. Bukannya saya suka nak berkawan dengan orang baru. Tapi saya doa semua untuk umat Nabi Muhammad. Saya doa untuk semua umat Nabi Muhammad. Macam tu. Janganlah bagi tafsir apa-apa, nak bersoal, nak bertekak dengan saya. Saya ni cuma bermimpi saja. Perjalanan mimpi yang terakhir. Soalan dia. Saya tengok dalam 5 minit. Minta maaf lah ya, saya agak emosi. Tak tahu kenapa saya agak emosi. Okey, yang mana saya tak sempat nak jawab mesej tu, saya minta maaf banyak-banyak. Pasal tangan saya banyak kerja juga. Saya tak boleh nak reply mesej, kadang saya tak boleh nak angkat call. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, clue dia dekat sini ya. Clue dia sebenarnya bukan anak abang saya, tapi anak saya sendiri. Perwatakan anak saya, iaitu Nazarif Muhaimin. Nazarif Muhaimin. Saya tidak rasa saya ni boleh dimanipulasi oleh makhluk-makhluk lain kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, saya cakap saya yakin mimpi ni dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dulu tak elok, tiba-tiba saya berubah jadi orang lebih elok. Contoh, dulu saya pakai tudung pendek. Lepas tu saya pun bertukar jadi panjang sikit. Dulu saya tak pakai stokin, lepas tu saya pakai stokin. Dulu saya tak pakai inner tangan, saya ber-t-shirt biasa aje. Lepas tu saya tukar, saya jadi orang yang lebih baik. Pakai inner, malu, rasa malu tu ada. Jadi, contohlah, kamu pun layak mendapat mimpi ni. Macam mana kamu nak dapat mimpi? Ingat Allah lah. Ingat Allah. Ingat Allah semua jadi. Minta dengan Allah, ingat Allah. Macam tu. Okey. Saya nak bagi tahu kita ni tak sempat lagi. Macam saya lah, tak sempat lagi nak pergi menyerang. Saya tak menyerang pun, ikut kat belakang aja. Kita bermula, macam saya bagi tahu, tengok live yang mula-mula tadi ya. Macam kita ni tak serang orang. Kita tak serang orang. Contoh, Singapura masa dia nak serang kita, dia pengkalan dia bukannya dari atas darat yang kita tengok negara dia yang kecil ni, bukan. Dari laut. Senjata dia dari laut, dia ditekan-tekan oleh China. Senjata Singapura tadi dari laut, dia terbangnya dari laut, jatuh bom ke tanah air kita lah, semenanjung ni. Jadi, kita ni nak lawan macam mana? Mereka dari laut. Yang orang jahat-jahat ni dia ada kumpulan dia. Okey, lagi satu saya dah ingat dah. Okey, Allah juga perlihat kepada kita masa Iran Islam dihentam, lepas tu Turki bantu Rusia, bantu di sebelah Afrika, dan negara-negara Arab lain kecil yang lain. Contoh Afghanistan, Syria, Yaman sekali. Memang kalau kita fikir macam mana dia orang nak buat, nak lawan balik kan. Sebenarnya Allah ada juga orang-orang hebat dalam negara sendiri. Dalam Amerika ada orang hebat-hebat dia. Mereka lah tolong hentam sekali orang yang zalim ni. Orang yang zalim ni dia memang zalim betul. Adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian ya, pembesar-pembesar sekalian. Mereka ni zalim betul. Mereka ni cuma nak hapuskan manusia je. Itu aja niat dia orang. Nak hapuskan manusia macam kita lah kan.
orang tekan-tekan kita, satu kali tekan kau bayar 50 juta. Satu kali tekan boleh lagi beli. Cuba 2 kali tekan, 3 kali tekan. Nak bayar? Marahlah. Tak nak lah. Apabila kita tak nak, orang pun marahlah kita. Nak hapuskan kita. Macam tu lah dunia sekarang. Jadi, cuba ambil yang mana lebih baik dan mana lebih penting. Untuk kita faham. Kita berada, cuba cari orang alim lah bawa mimpi saya. Ada mimpi saya dekat YouTube tu ada. Hamba Allah tu ada, tak padam lagi. Jadi, dia ada boleh tengok lagi dekat situ. Tengok tekan 2-3 kali. Mereka ni bukan macam kita ya. Tengok dekat Filipina tu, dia nak serang Sabah. Dia ada satu pulau kecil. Siapa-siapa yang berani pergi. Tapi hati-hatilah ya. Saya tak galakkan sebenarnya. Tapi dah saya tahu orang di kepulauan ni mereka berani bergerak dalam air. Macam saya tak berani, tak pandai. Mereka ada di satu pulau. Dia ada sekandang. Saya panggil sekandang. Kerana mereka ni betul-betul lebih perangai lebih pada haiwan. Mereka balik bom suka-suka hati je kat Sabah tu. Mereka balik bom. Dia letup dari sana. Dia gelak-gelak. Kena pada negeri Sabah. Mula-mula negeri Sabah. Lepas tu berangkai. Kena ke Brunei. Kena ke Labuan. Kena ke Sarawak. Kena ke Kalimantan. Memang jahat sungguh lah mereka ni. Memang jahat sungguh. Tak ada manusia lagi saya tengok. Saya menangis masa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Ada apa-apa soalan lagi ke? Video saya ni, tulisan saya ni, harap korang jaga baik-baik, ingat baik-baik. Pasal saya bukan artis, boleh bercakap banyak kali. Saya bukan artis, boleh bercakap banyak kali. Saya juga tak mampu nak bercakap banyak kali. Pasal malaikat pengiring kata, saya ni, kesusahan saya ni bercakap dengan orang seperti membuka helaian aja. Saya tidak galakkan orang datang berjumpa dengan saya ya. Saya tak galakkan jumpa dengan saya kerana saya tidak memimpin apa-apa pun. Saya tidak buat apa-apa gerakan pun. Mimpi ini hanya satu kali sahaja dalam satu malam. Bukan banyak kali, hanya satu kali sahaja. Saya nak cuba bagi tahu ya, sekiranya kita berdoa tu, kita berdoa untuk diri kita dulu, lepas tu baru orang lain. Saya stop dulu live ni ya. Ada apa-apa boleh WhatsApp saya lah. Saya bagi tahu WhatsApp saya 0192947235. Lagi satu saya nak bagi tahu, tak payahlah cari abang saya. Abang saya tak percaya mimpi-mimpi ni. Abang saya tak percaya mimpi-mimpi. Tak payah cari dia lah. Dia payah nak percaya mimpi. Saya pun lagi tak jatuh bom pun saya buat macam biasa lah. Okey, saya ucapkan terima kasih melihat live saya. Saya juga harap mimpi saya ni boleh dibagi tahu pada orang lain. Semoga saya share ni memberi manfaat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mendoakan kepada anda semua perkara yang baik-baik saja supaya kita nanti berjumpa sama-sama di atas syurga Allah. Okey, saya nak bagi tahu nombor 8 ya. Nombor 9 dengan nombor 10. Nombor 9 nanti apabila selesai Rasulullah angkat dahi dia, Rasulullah naik tangga dan berjumpa dengan dia di tingkat nombor 5 di atas syurga Allah. Kerana semasa hayat dia apabila berselawat kepada Rasulullah, dia akan mengalir air mata. Jadi Rasulullah berjumpa dengan dia. Orang tingkat 5 memang yang pertama lah bersalam berpeluk dengan Rasulullah nanti. Ya, macam itulah. Itu clue dia. Orang tingkat 5. Orang tingkat 6. Saya dekat mana? Saya dinampakkan di tingkat 6 sebab anak saya pun ada di tingkat 6. Macam tu. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Saya memang mendoakan semua untuk diri saya, keluarga saya dan seluruh umat Nabi Muhammad. Kita berjumpa di dalam syurga Allah. Walaupun kita tak mampu mengangkat pedang sekalipun, kita nak jumpa di dalam syurga Allah. Kita jadi orang yang macam tu. Fikiran baik-baik, doa yang baik-baik. Supaya